إلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal-awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melangsungkan kehidupan kita sampai ke pagi ini dengan nikmat umur yang panjang itu tuan-tuan, memungkinkan kita untuk sama-sama datang ke masjid menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini akan bersifat kekal sampailah hari kematian kita. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan berupa amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya diberikan ganjaran yang terbaik di sisinya di akhirat nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita dan hari ini kita akan bermula pada ayat yang ke-83 juzuk 20. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 136. Ayat 83 surah Qasas juzuk 20 muka surat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو
فهو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين صدق الله العظيم تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة Akhiratu tu mak badal. Kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Itu qiraat lain, qiraat Warsh. Kalau ikut Imam Hafs, kita hanya baca 2 harakat, mad badal. Tilkad darul akhirah. Ini selalu saya ingatkan, kalau tuan-tuan dengar orang baca 4 harakat atau 6 harakat, jangan cepet nak tebuk. Itu qiraat yang lain. Jadi akhirah kalau kita lihat lebih kurang sama macam darul akhirah. Cuma darul tu huruf mad yang mati alif, sebelumnya huruf dal. Itu mad asli. Tapi al-akhirah huruf alif juga, sebelumnya huruf hamzah. Jadi mana-mana huruf mad alif atau waw atau ya yang didahului oleh hamzah berbaris, maka dia adalah mad badal. Maksud saya yang bunyi dia a, huruf alif didahului oleh hamzah berbaris atas panjang 2 harakat, ataupun i, huruf ya yang mati didahului oleh hamzah yang berbaris bawah i, atau u, huruf waw yang mati didahului oleh hamzah yang berbaris depan. A, i, u itu mad badal. Naj'aluha, jim yang mati tengah-tengah bacaan kita, tengah-tengah ayat ni, qalqalah sughra, ada bunyi detakkan suara. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard. Bagi 2 di atas waw bertemu dengan fa. Apa tu ikhfa hakiki. Bagi yang kenal lah, kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Yang tak kenal cukuplah dia tengok kaedah penulisan Nursa Musmani ni, dia dah bantu kita banyak sebenarnya. Setiap bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah, apabila kedudukan barisnya tidak selari, di mana baris yang di bawah tu lebih terkiri, terkehadapan daripada baris atas tu, dia tak selari kedudukannya, maka itu tanda dengung. Hendaklah dibaca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini huruf fa. Jadi kita kena dengung pada 2 harakat. Uluwan fil ardi wala fasada. Fasadan. Kalau perkataan fasadan ni diteruskan, dia akan jadi wala fasadan wal aqibah. Dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Tapi kalau kita berhenti wala fasada, dia akan jadi man iwad, 2 harakat wala fasada. Semua huruf hijaiyah daripada ba sampailah ke ya, bila dia bagi 2 di atas, kita nak berhentikan, kita kena buang satu baris. Ban jadi ba, tan jadi ta. Ta ni pula mesti ta yang terbuka. Kalau ta tertutup, ta bulat tu, dia kalau mati dia akan bunyi huruf ha. Akhiratan jadi akhirah. Huruf yang lain semua begitu. Kalau dia 2 baris 2, buang satu baris 2 di atas saja. Tidak melibatkan baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Ban ba, tan jadi ta, san jadi sa. Begitulah seterusnya. Sampailah yan jadi ya, najiyan jadi najiyya. Itu badal. Wal aqibatu lil muttaqin. Muttaqin ini mad arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok pula dari sudut tafsirannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah, itulah kampung akhirat yang kami berikan kenikmatannya kepada orang-orang yang tiada mahu menyombongkan diri dan tiada pula membuat bencana di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi mereka yang takwa. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Allah Ta'ala sebut, demikianlah kampung akhirat, itulah dia kampung akhirat yang kami berikan, yakni nikmatnya. Allah Ta'ala berikan kelebihan di kampung akhirat ini, nikmat hidup di kampung akhirat ini, kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri masa dia hidup di dunia, dan dia pula tidak melakukan kerosakan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang yang tak menyombongkan diri dan tak melakukan kerosakan tamu ke bumi ni, dia ni orang nanti akan diberikan nikmat hidup di kampung akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin, balasan yang baik yakni syurga kepada orang-orang yang takwa. Itu mafhum kefahaman ayat 83. Baik tuan-tuan, mari kita tengok pula apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Setelah Allah menyebutkan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, iaitu pahala Allah itu terlebih baik, seperti pada ayat 80. Ayat 80 ada qala allazina utul ilm, kan? Orang-orang yang berilmu mengatakan pahala Allah itu lebih baik sebab ada sekumpulan orang yang takjub dengan kehebatan kekayaan yang ada pada Qarun. Sampai ada yang berangan-angan, alangkah baik kalau kita dapat macam Qarun tu. Jadi orang-orang yang berilmu dia tak cakap macam itu. Dia kata pahala Allah itu lebih baik daripada harta Qarun. Jadi Allah disebut di sini, setelah Allah menyebutkan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, iaitu pahala Allah itu terlebih baik seperti pada ayat 80 yang terdahulu, maka di sini disusulnya pula dengan menyebutkan tempat di mana adanya pahala atau balasan itu, iaitu kampung akhirat. Maka kampung akhirat itu disediakan oleh Allah untuk menjadi tempat yang penuh dengan nikmat kepada orang-orang mukmin yang suka merendah diri, tidak angkuh atau sombong, dan tidak ingin membesarkan diri dengan menganiaya orang, dan tidak pula suka berbuat derhaka kepada Allah, iaitu maksiat dan kerosakan di muka bumi seperti membunuh, berzina, mencuri, minum minuman keras dan lain-lain. Dalam hadis sahih ada disebutkan begini, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya saya telah diwahyukan agar kamu merendahkan diri, sehingga seorang itu janganlah bermegah-megah kepada yang lain, dan janganlah seorang itu menganiaya seorang yang lain. Baik tuan, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, tilkad darul akhirah. Sekarang ni kita hidup darud dunia atau hayatud dunia, dalam kehidupan dunia. Ada satu kampung lagi yang kita akan lalui, tempat yang kita akan diami, iaitu kampung akhirat. Ini kekal. Kampung akhirat tu lebih baik, kata Allah Ta'ala. Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Rumah-rumah yang kita bina atas muka bumi ni tuan-tuan, semuanya bersifat sementara.
Sebesar mana pun rumah kita atas muka bumi ni, dia takkan ikut kita sampai ke akhirat. Tapi rumah kita kalau di akhirat, kalau kecil, itulah dia besar. Kalau besar, itulah dia saya. Jadi orang-orang yang cerdik, dia akan membina rumah yang besar di kampung akhirat. Orang-orang yang tak berapa nak cerdik, dia berebut untuk membina mahligainya di atas kehidupan dunia ini, sampai dia lupa untuk membina rumah di akhirat. Apa sahaja di dunia ni saya pernah tegaskan minggu lepas, yang namanya dunia, yang berkait dengan dunia, dia takkan lepas ke akhirat kecuali amal ibadah. Jadi yang baik Allah Ta'ala sebut adalah kampung akhirat. Innama hadhil hayatud dunya, apa ayat tu? Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ni mata', kesenangan yang sementara saja. Tetapi kampung akhirat itu adalah tempat yang lebih kekal. Allah Ta'ala ingatkan kita. Dan banyak ayat dalam Quran mengingatkan manusia bahawasanya akhirat itu lebih kekal, dengan maksud bersungguh-sungguhlah kita mencari kehidupan akhirat yang lebih baik, dengan tidak menyisihkan, mengenepikan kehidupan kita di dunia ini. Kerana dunia ini sekarang ni kita hidup, kita perlu sesuatu untuk terus meneruskan kehidupan sampailah ke kampung akhirat. Tak salah sebelum ni kita bincang, wa bataghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kau nak cari sebenarnya adalah akhirat, tapi dalam masa yang sama jangan lupa habuan kita di dunia ni, kita hidup tamu ke bumi, kita perlu sesuatu untuk meneruskan kehidupan. Yang penting akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard. Araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, kenapa ketika kamu dikendaki, disuruh supaya pergi berperang, kamu rasa berat hati nak pergi perang? Adakah kerana kamu suka atau rida dengan kehidupan dunia? Fama mata'ul hayatid dunya. Adakah kamu rida kepada kehidupan dunia daripada akhirat? Tidak adalah kehidupan dunia itu nak dibandingkan dengan akhirat, melainkan kesenangan yang sedikit. Illa qalil. Allah Ta'ala jelaskan lagi dalam surah Taubah. Tuhan ingatkan kita. Wa fari'u bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira dengan kehidupan dunia ini. Sedangkan kehidupan dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat, tak ada, melainkan kesenangan yang sementara. Suratul Ra'di. Fama utitum min syai'in apa ayat tu? Fama utitum min syai'in, saya lupa ayat. Apa-apa saja yang Tuhan beri daripada kehidupan dunia ini adalah mata', kesenangan yang sementara. Wa ma fama indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dia. Yang Tuhan beri tamu ke bumi ini semuanya kesenangan yang sementara. Tetapi apa yang ada di sisi Tuhan kamu, yakni kehidupan akhirat, itu lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi ada banyak ayat tuan-tuan menyebutkan pada kita tentang kelebihan perkampungan akhirat, kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat yang mesti cari. Kita akan dapat mudah hidup di sana, senang hidup di sana. Siapa dia tu? Iaitu orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Orang yang satu tamu ke bumi, jadi dua syarat nak senang di kampung akhirat ni. Satu, dia tak menyombongkan diri. Kedua, dia tidak melakukan kerosakan.
Bila kita sebut tidak menyombongkan diri dalam muka bumi ni, maksudnya orang yang tidak ada kibir, rasa mogah. Dalam tafsir, kitab tafsir selalu menyebutkan, biasa yang rasa mogah ni orang yang berada, orang yang ada kedudukan, orang yang lebih pada orang lain, dia yang boleh sombong. Kalau kelebihan di sudut harta, orang kaya lah maksudnya. Orang miskin takkan nak sombong, apa pun nak disombong kan. Kalau kelebihan di sudut kedudukan, orang yang ada pangkat, orang yang tak ada pangkat nak sombong apa benda kan. Begitulah seterusnya. Mana orang yang bergaduh. Bergaduh tu segi harta ke, kedudukan ke, kekuasaan ni, orang ini yang selalu menyombongkan diri. Kan? Sebab tu zaman Nabi dulu yang ikut agama ni, yang perjuangkan agama ni kebanyakan dari golongan orang susah, golongan petani, orang yang kerja apa? Kerja kampung dia, hamba abdi. Di awal-awal orang ni tak menyombong, mudah dengar kata. Tapi orang yang ada ni dia ada rasa, dia ada semua. Ada kibir itu, ada mogah tu. Jadi susah nak dengar cakap orang kadang-kadang. Dan kadang-kadang sampai datang dalam hati tu, dia semua ada, dia tak perlukan pertolongan siapa-siapa. Itu perasaan yang cukup bahaya tuan-tuan. Sampai akhirnya dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kibir, besar diri ni, dia bersalahan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya saya telah diwahyukan agar kamu merendah diri. Kono merendah diri. Sehingga seseorang itu janganlah bermegah-megah kepada yang lain. Dan janganlah seorang itu menganiaya seseorang yang lain. Islam ni adalah agama yang sukakan kerendahan. Nabi SAW, salah satu daripada rangai dan sifat baik dia, Nabi suka makan bersama dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dalam kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji tu, setiap hari bila apa ni kita buat maulid, kita selalu baca kan. Nabi suka turun makan dengan orang fakir, orang miskin. Nabi sayang kepada orang-orang yang miskin. Jadi agama Islam ni agama yang dia sifatnya untuk penganut dia, dia mengarahkan kita supaya membumi, jangan melangit. Membumi maksudnya merendahkan diri. Kan? Orang Melayu bersebut, jadilah resmi padi. Makin dia berisi, makin dia tunduk. Makin dia berisi, makin dia tunduk. Makin berisi, makin tunduk. Ikutlah resmi padi itu. Jadi orang-orang yang beriman sepatutnya tidak ada dalam dirinya perasaan kibir ini. Kerana minggu lepas kita telah katakan, tidak ada maksiat yang berlaku di langit melainkan takabur, kibir, besar diri yang telah dilakukan oleh iblis. Tak kala dia suruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Yang kedua, dia tidak melakukan kerosakan. Satu lafaz yang umum. Apa saja bentuk kerosakan yang orang buat, maka dia nanti dia tak dapat untuk kesenangan di kehidupan akhirat dia. Tak dapat kehidupan kesenangan akhirat dia. Saya sempat tuan-tuan tengok sekejap tadi kitab tafsir Qurtubi. Di sini ada ulama menjelaskan banyak maksud la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Apa maksud orang-orang yang tidak menyombongkan diri, memegahkan diri, membesarkan diri di atas muka bumi dan melakukan kerosakan. Sebelum tu kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, tilkad darul akhirah itu, itulah dia perkampungan akhirat. Maksud dia adalah syurga. Kata Imam Qurtubi, syurga, Allah Ta'ala sebutkan perkampungan akhirat itu sebagai penghormatan kepada syurga. Kok dah masuk ke akhirat, tak ada tempat lain dah, neraka ataupun syurga. Maka sebagai penghormatan kepada syurga, Allah Ta'ala sebut tilkad darul akhirah. Itulah perkampungan akhirat. Maksudnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebutkan di sini, kami jadikan untuk orang-orang yang la yuriduna uluwa, yang tidak menyombongkan diri, maksudnya penghargaan, penghormatan kepada bagi orang-orang mukmin yang beriman, yang tidak merosakkan dunia ini dengan kejahatan, dengan maksiat yang dilakukan. Itulah, dan dia tidak melakukan kerosakan.
Ini adalah pandangan daripada qalahu Ibnu Jurayj wa Muqatil. Ibnu Jurayj dan Muqatil sebut macam itu. Sedangkan Ikrimah dan Muslim menyebutkan bahawasanya maksud fasada tu iaitu orang-orang yang berbuat kerosakan dengan mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Orang yang buat kerosakan. Maksud wala fasada ni orang yang tak menyombongkan diri dan dia tak buat kerosakan. Apa maksud kerosakan tu? Kerosakan yang macam mana? Kata Ikrimah dan Muslim, kata dia maksud tak melakukan kerosakan tu iaitu orang-orang yang tidak mengambil harta orang lain yang bukan hak. Orang yang mengambil harta orang lain sedangkan harta itu bukan haknya, ini dimaksudkan fasada oleh Ikrimah dan Muslim. Maksudnya tak boleh ambil hak orang. Hak orang jangan diambil. Kalau diambil ini masuk dalam fasada. Orang yang suka mengambil atau orang lain, menghakis hak orang lain, orang ini tak akan dapat kesenangan di perkampungan akhirat. Mengambil hak orang lain itu satu hal. Mengambil hak orang, bukan hak dia, dia ambil. Itu satu hal lah. Ada satu hal lain, hak orang tak diberi ni pun masalah juga ni. Ambil bukan hak orang, bukan hak dia, dia ambil. Itu satu hal lah. Satu lagi, hak orang, memang dah hak orang tak diberi. Ini pun satu masalah juga. Hak yang sepatutnya diberikan, disampaikan, disalurkan kepada yang empunya hak sepatutnya, tapi tak diberi. Itu pun satu masalah juga tu. Asal juga tak memberikan yang empunya hak akan haknya. Itu kata Ikrimah dan Muqatil. Jadi orang yang ambil hak orang lain, nahan hak orang lain, orang ini fasada, dia sebenarnya telah melakukan kerosakan. Kata Ikrimah dan Muslim. Adapun Al-Kalbi mengatakan, Kalb mengatakan bahawa maksud melakukan kerosakan itu iaitu orang yang menyembah selain daripada Allah. Kata siapa? Kata Al-Kalb. Ditambah pula oleh Yahya bin Salam mengatakan bahawasanya melakukan kerosakan itu maksudnya orang yang membunuh para nabi dan orang-orang mukmin. Jadi fasadah ni umum kerosakan. Apa saja kerosakan yang manusia lakukan atas muka bumi ni, kemaksiatan itu satu kerosakan. Paling tidak pun merosakkan diri sendiri. Bila seseorang melakukan maksiat, maka dia, Allah Ta'ala tak sediakan untuk dia kesenangan di akhirat. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi mereka yang takwa. Jadi kesudahan yang baik ini di sini adalah maksud dia syurga. Allah Ta'ala sediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga disebutkan di sini oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya seberat debu dari sifat takbur. Siapa ada takbur walaupun seberat debu, maka dia takkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut. Itu yang sebut awal-awal tadi. Islam ni mengajar penganutnya supaya bersifat bumi. Jangan sifat langit tinggi tu. Bumi. Dalam apa jua keadaan, kita dituntut untuk merendahkan diri. Kemudian ada seorang lelaki telah berkata, sesungguhnya seorang itu menyukai bajunya cantik dan kasutnya cantik. Macam mana pula ni? Anak-anak air raya kan, atau baru beli baju baru, rasa lain. Yang makan itu pun kita rasa macam rasa mogah sikit kan. Mesti ada rasa tu. Suka tu ada. Macam mana pula? Ada orang lelaki tanya kepada Rasulullah. Orang yang rasa mogah, rasa suka bila dia pakai baju cantik dan kasut cantik. Maka Nabi jawab, Innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah
menyukai keindahan, tetapi takbur itu sombong, tak mahu menerima kebenaran dan memandang hina kepada manusia. Maksud Nabi ni tuan-tuan, suka, rasa terujuk, semua perasaan-perasaan yang Tuhan beri. Sayang, marah, sifat-sifat yang Tuhan beri ni, kalau Tuhan ni pandai, dia akan jadi positif semua-semua. Marah yang orang dengar sifat tu negatif, dia akan jadi positif. Bonci yang bunyi negatif, dia boleh jadi positif. Kan? Sebaliknya kalau yang positif boleh jadi negatif. Kalau tak pandai nak jaga sayang, boleh jadi negatif. Kalau tak pandai jaga perasaan sayang ni, jadi negatif tu dah. Kan? Anak-anak muda kita sayang terlebih-lebih benar, bukan bini dia pun. Sayang terlebih benar, tu yang berjalan, tengok wayang, apa semua tu. Jadi negatif. Sebab tak tahu menjaganya. Jadi sebenarnya Nabi dah sebut, Allah itu cantik, indah, dia sukakan keindahan. Tapi takbur, sombong tu tak mahu menerima kebenaran dan memandang hina kepada manusia, itu adalah sesuatu yang buruk pula. So kita kena pandai awali. Imam Abu Hanifah, orang pernah tanya dia, wahai Imam, kau ni imam besar, pakaian kau cantik-cantik. Ini imam antara imam yang paling kaya di kalangan 4 imam tu. Kerana Imam Abu Hanifah mewarisi perniagaan tekstil, kan, kain, pakaian daripada ayah dia. Dia jadi orang kaya, saudagar. Pakaian ni lain macam. Sehingga dalam riwayat ada menyebutkan minyak wangi daripada kejauhan orang tahu dah ini minyak wangi Imam Abu Hanifah. Orang tahu dah. Satu petal minyak wangi. Kok minyak wangi ni Imam Abu Hanifah. Kita tak, kadang bau Firdaus, kadang bau nangka, kadang bau cempodak, kadang tak ada bau langsung. Payah nak cam. Mak Abu Hanifah ni, kok tu minyak wangi-wangi macam minyak wangi ni Imam Abu Hanifah. Orang tanya dia, kenapa pakaian kau lawa-lawa pun tak macam imam-imam lain? Dia jawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Tuhan tu indah, cantik, jamil ni cantik, dan dia sukakan kecantikan. Aku pakai semua ni supaya Allah Ta'ala tengok, lihat aku dalam keadaan aku ni cantik. Inilah harta-harta yang dia beri pinjam pada aku. Aku tunjukkan pada dia, ya Allah, ni aku dah pakai ni yang kau beri ni. Bukan bila Allah Ta'ala beri sesuatu yang lebih, kita bangun-bangun dengan orang lain tunjuk ke orang, sehingga kita melupakan yang memberi. Dapat hadiah, ingat yang memberi hadiah, tu orang bagus. Dapat hadiah, lekor dengan hadiah, tinggal orang beri ni, ucap terima kasih pun tak. Itu buruk perangai nama. Jadi Imam Abu Hanifah kata, ini yang Allah Ta'ala beri kurnia aku. Aku pakai ini sebab Allah Ta'ala itu dia indah, dia cantik, dan dia sukakan kecantikan. Aku nak tunjuk pada Allah kecantikan. Jadi maknanya niat tu yang pentingnya. Niat tu yang penting. Jadi tak masuk syurga kalau orang tu membesarkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Semuanya orang yang bertakwa itu dalam kebun-kebun syurga, wa uyun, dan juga mata air yang mengalir jernih. Dalam syurga disebutkan dalam Quran ada 4 jenis air lalu dalam syurga ni. Ada yang ma'un ghairu asin, air yang tawar biasa putih. Kemudian ada laban, ada susu. La yataghayyar ta'muhu, yang tak pernah berubah rasanya. Kemudian ada arak yang lazzatan lisyaribin, yang sedap meminumnya. Kemudian ada madu, asalim musaffa. Ada 4 minuman dalam syurga. Sungai-sungai dalam syurga, 4 mata air ni. Allah Ta'ala sediakan untuk siapa? Untuk orang yang layak masuk syurga, iaitu orang-orang yang bertakwa, yang tidak menyombongkan diri dan melakukan maksiat semasa kehidupan dia di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat berfirman kepada orang takwa, masuklah kamu dalam syurga ni bisalamin amin, dengan selamat, dengan rasa aman. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin. Mereka dalam syurga ni tak rasa letih, tak rasa apa longoh, mereka akan kekal di dalamnya. Kekal dalam syurga tu. Wa naza'na fi sudurihim min khillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Saya suka ayat ni. Allah Ta'ala cabut daripada hati orang-orang syurga ni, bila masuk syurga,
perasaan marah, dongki ke orang lain tak ada. Pemusuhan tak ada. Yang ada adalah kasih sayang. Di muka bumi ni ada perasaan tu. Kita tengok orang lebih, kita goram. Kita tengok orang yang lebih sikit, kita marah. Ataupun kita macam mana boleh kaya ni, ada prejudis, ada buruk sangka tu. Rasa kadang-kadang tu tak apa nak syukur tengok orang tu. Kan? Tapi di akhirat tak ada perasaan tu. Yang ada adalah kasih sayang dan persaudaraan. Kekal. Siapa tu? Orang-orang yang bertakwa. Sehingga disebutkan di sini dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, kata Muawiyah, Abu Muawiyah, maksud dia kata iaitu orang yang tidak sombong di sini adalah orang yang dia tidak merasa ada apa-apa kelebihan yang patut disombongkan kepada orang lain. Maksud orang tak sombong ni tu orang yang dia tak pernah rasa dia tu lebih. Walaupun hakikatnya dia banyak kelebihan, mungkin di segi kedudukannya, mungkin di segi hartanya, banyak kelebihan, tapi dia tak nampak tu semua. Dia tak pernah ternampak pun kelebihan yang dia ada, yang dia rasa dia kurang je. Di hadapan orang dia sentiasa merendahkan diri. Inilah maksud orang-orang yang tidak menyombongkan diri, kata Abu Muawiyah. Kemudian ada satu kisah yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan daripada Ismail bin Abu Khalid. An Ismail ibni Abu Khalid. Sufyan Uyainah cerita satu riwayat yang diambil daripada Ismail bin Abu Khalid. Di mana dia berkata, Ali bin Hasid pernah naik kenderaan, kisah orang dulu ni, dan bertemu dengan para fakir miskin. Lalu ni nak cerita bagaimana keadaan orang-orang di kalangan sahabat tabi'in orang dulu. Satu hari Ali bin Hasid ni dia naik kenderaan, naik tunggangan dan bertemu dengan kumpulan fakir miskin. Lalu dia beri salam. Ini pun Nabi buat, selalu Nabi buat gini kan, kepada mereka, dan mereka pun ajak Ali bin Hasid ni turun untuk sama-sama makan apa yang ada lah. Kemudian turunlah Ali bin Hasid ni. Turunlah dia makan sama-sama. Kemudian turunlah ayat tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil akhirati wala fasad. Turun ayat ni. Kata Imam Qutubi, jadi sebab turun ayat ni kerana ada yang berlaku pada para sahabat ni. Kalau ayat ni turun macam tu, sahabat berlaku pada Ali bin Hasid ni, dia turun, maka turunlah ayat. Maknanya dia boleh merendahkan diri dia, turun duduk sama-sama orang fakir miskin, sama-sama makan di situ. Turun ayat tilkad darul akhirah. Kemudian lepas dia makan, dia raikan orang fakir miskin tu, maka dia pun berkata, aku telah mengabulkan permintaan kamu semua. Sekarang giliran kau pula yang kena kabulkan permintaan aku. Bawanya orang fakir miskin tu ke rumahnya dan dijamu mereka dengan hidangan yang enak-enak. Ini Ali bin Hasid buat. Dan duduk bersama fakir miskin, sama-sama menjamah makanan apa yang ada yang dijamu. Kemudian dia bawa orang fakir miskin ni, dia jamu. Saya nak beritahu tuan-tuan lah, saya ada jumpa seorang, kadang-kadang saya dengar tu malu tuan-tuan, seorang pekerja Indonesia lah, dia tukang buat rumah ni, dia buat rumah baru semalam dia buat rumah, borak dengan dia. Lepas tu dia kata, saya memang terkedu saya sekejap. Orang Madura, umur baru 34 tahun. Baru 34 tahun. Duduk kat Malaysia ni lama dah. Dia kata, Pak Ustaz. Dia panggil saya Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya Pak Ustaz pernah dah pergi belajar satu tempat. Kalau Pak Ustaz pergi sini, Pak Ustaz akan jadi kaya. Dia kata, kaya macam mana? Kaya semua-semua. Kaya harta kau? Kaya harta. Kaya syariah. Kaya ilmu. Dia kata, macam mana jadi kaya? Guru dia 43 orang, Pak Ustaz. Saya belajar di Kerubung, Melaka. Saya kata, kalau macam tu saya nak pergi. Di Kerubung, 43 orang guru dia, Pak Ustaz. Kalau pergi sini jadi kaya. Betul? Memang Ustaz. Pergi kita akan jadi kaya betul. Memang jadi kaya, kata dia. Saya kata,
Amalan ni Tok Guru, mana kau belajar ni? Mana kampung nama? Tempat kat Kerubung Melaka. Siapa nama Tok Guru tu? Nanti saya nak cerita kat Pak Ustaz. Siapa-siapa pun Pak Ustaz, apa pun status dia, kedudukan dia ustaz ke tak ustaz, kalau dia pergi situ betul-betul niat ikhlas, dia akan jadi kaya. Yang tercengang, apa pula jadi kaya ni? Kamu selalu pergi. Sebulan tak paling kurang sekali saya akan pergi. Dia bertanya kat mana? Kat Kerubung. Guru dia 43 orang. Siapa guru kau ni? Siapa nama dia? Dia pun senyum. Tak ustaz. Anak-anak yatim. Anak yatim. Saya terus tangkap. Masya Allah budak ni. Tajam pemikiran dia. Anak yatim. Ustaz faham tak? Ya, saya faham. Dan kalau anak yatim mesti orang susah. Siapa pun bagi sanun, dia akan jadi orang paling kaya. Sebab yang bawah tu anak yatim. Tak ada rotor, tak ada apa. Orang boloh. Confirm lah kita paling kaya. Satu, di sudut harta. Siapa pun bagi situ, confirm. Siapa pun sampai ustaz mesti kaya. Saya pun fikir balik. Kau ni mencerdik lah. Saya kata. Memang. Orang pergi sana memang akan kaya. Confirm ustaz kan? Memang kaya. Sebab itu anak yatim. Kaya harta. Kemudian kaya ilmu. Situ pun dapat ilmu banyak tuan. Setiap kali saya pergi sana ustaz, orang Indonesia Madura tuan. Tapi setiap bulan dalam keadaan dia kojo panih atau itu, dia boleh menyumbang. Itu yang rasa saya, terduduk rasanya. Dia boleh menyumbang. Saya pergi sana ustaz, budak-budak ni semua kecil-kecil di Kerubung ustaz, kecil-kecil je. Setiap kali saya sampai Pak Ustaz, selalu dia orang kejar-kejar, pegang-pegang seluar saya. Dia cakap apa ustaz? Sebab itu ini perkataan ni yang saya kalau pergi saya tak boleh lama. Saya selalu balik cepat. Kadang-kadang saya buat nasi, kadang-kadang saya buat kuih banyak-banyak, saya tabur kat situ, saya balik. Sebab apa? Ada satu perkataan Pak Ustaz, saya tak boleh duduk situ. Saya memang susah duduk kat Malaysia ni, negara orang. Tapi saya tak rasa saya lebih susah daripada budak ni. Sebab apa? Bila sampai saya ditarik seluar saya, dia akan cakap, Pakcik nak ambil saya bawa balik rumah ke? Nak ambil saya jadi anak angkat ke? Masya Allah. Ngalir mata. Sampai tarik, Pakcik nak bawa saya ke balik rumah? Nak jadikan saya anak angkat ke? Itu orang Indonesia tuan, yang tak ada gaji tetap. Sebab itu kok kita yang bergaji ni memang malang nasib kita. Kalau harta kita tak pernah sampai ke perut anak yatim. Kat Rembau ada, itu kat Melaka lah, budak kecil-kecil umur 6 tahun 5 tahun. Sian, tu orang Madura jauh panjat tiang tahun lepas tu kena langgar, patah kaki dia. Patah kaki orang nak buat, patah kaki orang tu lari terus. Orang tu berhenti tengok. Dia kena langgar. Orang Melayu tu, siapa langgar kau? Orang Malaysia ustaz. Orang buat kereta, dia langgar saya. Lepas tu ustaz, tempung lutut saya lari. Dia turun, dia tengok saya, orang Indonesia. Dia pun pergi macam tu ustaz. Dia pergi macam tu. Dia tinggalkan saya. Saya tak boleh bangun ustaz. Saya naik motor. Lepas tu datang orang lain. Tengok, kenapa ni nak? Orang tu agak baik ustaz. Orang biasa. Bawa kereta Proton lama ni, dia nak bawa saya hospital. Saya kata jangan bawa hospital. Saya orang ni pendatang, memang ada pasport lah, tapi saya orang bukan warga negara Malaysia. Saya tak mampu nak bayar duit nanti. So saya kata tolong hantar saya dekat Tampin. Duduk kat Tampin. Orang tu bawa saya rumah kat Tampin. Saya duduk ustaz. Saya punya lutut bengkak sama dengan paha. Kau Tampin, kau pergi mana? Pergi hospital? Tak. Saya duduk kat rumah tahan ustaz sampai agak-agak bengkak tu turun dalam seminggu. Masya Allah. Lepas tu kau buat apa? Saya tanya-tanya kawan-kawan dekat Tampin tu. Akhirnya ada tunjuk dekat Gemas ada dukun patah boleh masuk. Saya pergi sana ustaz. Saya pergi sana, saya fikir-fikir, sekali jerit, sekali sakit, boleh sihat. Indonesia ada susah kan. Sekali jerit, sekali sakit, terus sihat. Dia buat tak meletup ustaz. Saya jerit satu, rasa saya satu gemas. Tempurung kepala tercabut. Sekali. Saya jerit satu gemas ustaz. Lepas tu saya elok. Guru WhatsApp dengan orang Melayu, bukan orang Indonesia. Oh Indonesia, Madura. Guru WhatsApp dengan orang Melayu. Saya Pak Ustaz, tiap bulan sebenarnya. Saya kata nanti kalau kau ada masa saya pergi Tampin jemput kau bawa saya kat Kerubung, saya nak tengok. Boleh Pak Ustaz. Tapi kita tak boleh duduk lama Pak Ustaz. Kalau duduk lama memang kita menangis Pak Ustaz. Saya ni Pak Ustaz dah lama susah. Saya kalau susah cari duit ni saya tak pernah menangis lah Pak Ustaz. Sebab saya tahu rezeki saya mesti ada. Dekat mana Allah Ta'ala bawa saya, Malaysia kau, kat Maldives kau, India kau. Saya tahu di situ rezeki saya. Tapi bila saya pergi situ, saya tak boleh tahan. Saya mesti menangis punya.
Itu orang Indonesia yang bekerja sini banting tulang, tak ada gaji tetap. Tapi dia ada sumbangan kekal dia. Kan? Kekal. Sehingga kalau dia kata kawan-kawan ni dua orang tu, saya buat ni, kawan ni lain tu. Dia ni ustaz kan. Dia macam kawan bos dia ustaz. Kalau dia kerja dengan orang, dia akan beritahu orang. Dia akan ambil lebih sikit, bukan dia. Dia nak tolong orang yang kerja tu, saya nak minta maaf tuan, saya nak ni yang lebih ni bukan saya nak ambil, saya nak hantar ke kerubung. Dia akan beritahu. Masya-Allah. Kan? Jadi saya nak beritahu apa tuan? Maksudnya orang-orang macam ni biasanya orang-orang yang mudah merendahkan diri sebab dia susah. Jadi kita ada kelebihan sedikit ni, kita carilah. Kalau tak melakor pun, gambar ni ada, peyakin ada apa macam tak tahu apa cerita kan, pergi dalam macam-macam kisah anak-anak ni. Sampai minta ikut balik, nak jadi anak angkat, masya-Allah. Kita tuan-tuan anak yatim juga, tapi anak yatim yang senang. Tu anak yatim yang 5 tahun, 6 tahun kecil-kecil, bila orang datang fajar-fajar tanya ada gula tak, ada roti tak, masya-Allah. Itulah jadi peguam bila kita di akhirat tuan-tuan. Jadi jangan kita sia-siakan peluang yang Tuhan beri ni. Itu antara peluang yang besar. Ini yang dilakukan oleh Abu Ali bin Hashim Hasin sampai dia berturun muliakan orang miskin, orang fakir. Bila bagi pula orang fakir dah lah. Fakir, miskin, anak yatim pula. Besar, besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin, maksud aqibatu lil muttaqin ni, dan syurga balasannya kepada orang-orang yang bertakwa. Baik tuan, habis ayat yang ke-83, kita masuk ayat yang ke-84. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina 'amilu sayyiat illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia mendapat pahala yang lebih baik daripadanya. Dan barang siapa yang membuat kejahatan, maka tidak ada balasan orang-orang yang berbuat kejahatan itu, melainkan seumpama apa yang mereka kerjakan. Yakni Allah menerangkan kepada keadaan orang-orang yang ada di kampung akhirat itu dua macam. Pertama, orang yang membuat kebaikan, dan kedua, orang yang melakukan kejahatan. Adapun yang buat kebaikan akan mendapat pahala sebagai balasannya di akhirat, sedangkan balasan dari kebaikan itu lebih baik lagi kerana didapat dengan 10 kali ganda, bahkan berganda-ganda lagi banyaknya. Ini menunjukkan tentang sifat kelebihan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu dinamakan hasanah kerana orang yang datang membawanya nanti di akhirat akan mempunyai wajah yang sangat indah dipandang mata. Begitu pula siapa yang memperbuat kebaikan mendapat pujian. Jadi kebaikan itu dinamakan hasanah. Orang yang buat banyak hasanah atas muka bumi ini, dia akan dapat kebaikan yang berlipat ganda di akhirat. Menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dia bukan sekadar bagi orang beriman, muka bumi ni dia bagi semua orang kehidupan. Hatta kadang-kadang orang tak beriman pun kedudukan dia, status ekonomi dia lebih baik daripada orang yang beriman. Kemurahan Allah. Allah tunjukkan lagi lebih murah Allah Taala tu. Di akhirat, orang yang buat baik ni, yang buat hasanah di atas muka bumi ni, di akhirat dia akan bagi kelebihan, bahkan berlipat sampai 10 kali ganda kelebihan kepada orang yang buat hasanah. Lagilah lebih orang tu dokek dunia ni isteri nak mau hasanah, ke akhirat pun dia dapat hasanah lagi, bertimpu-timpu hasanah yang dia dapat. Hasanah dunia dia sampai ke akhirat hasanah bawa. Hasanah sama lah tu. Untunglah orang nama Hasnah bini kan. Kalau dia pandai jaga Hasnah tu akan sampai ke akhirat. Menjadi mem besar dalam rumahnya di akhirat. Saya pinjam perkataan Piramli. Hasanah tu akan jadi mem besar. Di akhirat, dikelilingi oleh bidadari-bidadari Allah dengan wajah yang serupa di dunia, tapi Tuhan jadikan dia lebih cantik daripada bidadari yang ada. Macam mana nak buat ustaz? Itu otak kita tak pek, kita nak mikir. Allah Ta'ala punya urusan, dengan kita masuk campur. Tuan.
Kemurahan Allah. Tapi sayang Allah pula, wa man jaa sayyi'ah fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Adil Tuhan tu. Orang buat jahat, dia akan balas setimpal dengan kejahatannya. Buat baik berlipat gandakan. Murah kemurahan Allah. Buat jahat, dia balas setimpal. Adil. Dia telah melampau-lampau. Orang sebelah rumah kita, dia hanya lastik ayam kita. Tercabut bulu ekor. Kita pun ingat ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau kamu dianiaya, kamu balas dari setimpal dengan kita pun balas. Kita lastik juga. Dia lastik ayam dan lastik ayam dia. Masalah orang tu lastik ayam kita, ekor tercabut. Kita lastik ayam orang, kaki patah. Mana sama? Perbuatan tu sama, tapi efek itu tak sama. Tu hari ni manusia, Allah Taala tak macam tu. Sama, setimpal. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang melakukan kejahatan akan dicela sama ada kejahatan yang kecil apalagi besar, dan apabila dia datang membawanya nanti di akhirat akan mempunyai wajah yang sangat bodoh. Maka orang yang membuat kejahatan di dunia, dia tidak diberi balasan oleh Allah di akhirat nanti, melainkan balasannya sekadar kejahatannya saja. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu takkan dibalas oleh Allah melainkan mengikut apa yang telah kamu lakukan. Buat kebaikan sikit, berganda-ganda kelebihan. Buat kejahatan sikit-sikitlah, samalah sikit besar samalah besar. Itu hukuman, iaitu dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan menghukum sekadar kesalahan itu adalah merupakan keadilan Allah Taala. Bila Allah Taala menghukum, dia hukum ikut betul. Ikut betul sesuai dengan kejahatan yang kita buat. Bila kita buat baik, dia balas kebaikan tu. Sama kebaikan, dan kadang-kadang Allah Ta'ala angkat kebaikan. Sebab itulah dulu masa di Melaka, ketika tu saya ikuti pengajian guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari kan. Nuruddin Al-Banjari dia baca kitab Bulughul Maram kan, disebut tentang kelebihan orang yang membersihkan masjid ni, tempat orang sembahyang, surau ke, tempat orang sujud menghadap Tuhan. Walaupun sampah yang dikutip dalam masjid tu lebih besar lagi kuku dia, tapi pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Kuku dia besar lagi daripada sampahnya tu. Dalam masjid ambil dalam poket, sebabkan tak selesa orang sembahyang. Itu pun dah besar ganjaran pahalanya, disebut dalam kitab Bulughul Maram. Apatah lagi orang yang satu masjid dibikin satu surau disapu dia pastikan semua surau ni selesa orang nak sembahyang sekarang. Pontang kapet semua orang masuk surau tu senang, masuk masjid tu senang hati lah. Maknanya kredit untuk orang yang jadi siap ni, bersih-bersih ni, kelebihan kat dia. Sampai dalam kitab kalau yang ngaji pondok Jauharul Mawhub kan, orang yang datang awal surau masjid ni, dia buka lampu, esok kubur dia diterang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menjadikan tempat untuk orang solat. Kelebihan tu pada orang-orang yang jadi siap ni, membersih-bersihkan ni. Lepas ni siap tak ada kerja lah, kita dia masuk, kita bersihkan masjid, bersihkan surau. Biar monong siap ni, apa pun tu nak buat ni, semua dah orang lain nak buat kan. Itu tuan-tuan, kelebihan-kelebihan orang yang menyediakan tempat untuk orang-orang solat. Dulu tuan-tuan masa saya ngaji di Mak Ahmadi, ada seorang kakak. Saya ingat nama dia, bukan Nurizan, tak apa nama. Sederhana, pembelajaran sederhana, ikut 30 orang, dia mungkin 5 boleh, 6 boleh, peksa tu dan buat. Itu pula satu perangai ni tuan-tuan, dia suka bangun pagi, kemudian dia suka basuh kolah air. Bila kolah air ni kan tempat budak lelaki ambil semayang, perempuan ambil semayang, perempuan ambil semayang kat asrama lah. Kolah yang kat luar ni biasa orang lelaki ambil. Di sini dia berlumut kan, dia buang, dia basuh. Kadang-kadang tengok, siapa yang basuh ni? Cari-cari siapa budak lelaki, tak ada yang basuh. Tanya-tanya, adalah itu. Akak ni dia selalu rajin. Kita selalu nampak dia bangun, pagi-pagi, awal pagi sebelum subuh tu dia dah basuh-basuh dah kolah ni. Padahal kalau tuan-tuan perasan Maha Ahmadi tu, yang lama yang bawah tu, bukan yang atas tu, yang bawah tu,
Asrama perempuan tuan-tuan, kalau menuju ke surau, depan betul-betul kat kampung Azhan tu kubur. Berceracak macam ni ha. Batu lesan ni. Lelaki pun takut nak pergi. Tengok lalu, walaupun kubur tu jauh sikit nampak lah kan. Ini perempuan. Dia berusi. Sampai tuan-tuan satu ketika, dia peksa, akhir, Rabi' Senawi kan. Kita 4 Senawi je panggil masa dulu. Dia di antara pelajar. Top 5 lah di sekolah tu. Padahalnya, awalnya dia bukan budak cerdik. Pertengahan. Dia top 5. Kemudian pula Allah Ta'ala nak tunjukkan. Kebaikan dibalas kebaikan. Dia pergi umrah. Pergi haji ke pergi umrah saya tak pasal. Tapi Saudi lah umrah atau haji. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal di sana. Dengar-dengar dia kena leukemia. Tuhan sayang, Allah Ta'ala ambil dia di sana. Di tanah suci. Mati di sana. Dia dikemuikan di sana. Dikemuikan. Nanti kalau dapat di Baqi', Masya Allah. Kan? Nabi Musa kata dalam riwayat, aku kalau boleh nak dikebumikan tak jauh daripada maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kau boleh nak hidup balik jadi umat kepada Muhammad. Kalau jauh bona pun maqam aku ni daripada Muhammad ni, kalau boleh ambil biji tamar tu buang, jauh mana pergi? Dalam jarak tu je. Mana nak juga. Kau jauh pun jarak sejauh lemparan biji tamar. Mana pergi tu? Kalau kat Kedai tu situ je jarak. Tak nak jauh pada tu lagi. Dahulu orang kan nak pada Rasulullah, nak duduk dengan Rasulullah. Jadi kebaikan, siapa buat baik, dia akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan walaupun kebaikan itu sekecil-kecil kebaikan. Hatta Nabi sebut, janganlah kamu memperkecilkan kebaikan walaupun dia kecil. La tahqiranna bil ma'rufi syai'an kan. Walaupun sekadar antulqa wajhaka, apa yang Nabi sebut tu? Walaupun sekadar kamu pandang wajah sahabat kamu dan kamu senyum. Senyum tu pun benda simple, senyum pandang kawan, senyum. Senyum jumpa kawan, itu pun dah kebaikan yang besar artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah kepada saudara kita. Kalau orang boleh kita jumpa orang senyum tu, mana orang ni antara bukan satu sifat dia, antara sifat-sifat mukmin yang baik. Sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini, saya sebut bacakan satu hadis yang saya selalu baca. Kita ulang balik hadis ni. Nabi sebut, al-mu'minu alifun wa ma'lufun la khaira fi man la ya'luf wa la yu'laf. Orang mukmin itu dia bersifat alifun wa ma'luf. Alif ni dia mesra, dia mudah buat dengan orang. Wa ma'luf, dan dia mudah dimesrai. Mesra dan mudah dimesrai. La khaira fi man la ya'luf. Tidak ada kebaikan pada orang iman yang dia tidak mesra dengan orang. Wa la yu'laf, dan sukar untuk nak mesra dengan dia. Jadi punca pintu kemesraan tu mula-mula, kok kita jumpa orang dia nyonggi kita, senang nak tanya orang kita jumpa nyonggi dia, tuan dia dari mana? Tapi kalau kita jumpa orang muka 4 boleh 7 boleh ya, kita nak tanya takut. Ini mungkin buat bergamuk dengan rumah tadi, mungkin rumah berbanding piuk ke kepala orang, macam-macam andaian kita buat. Itu pun takut. Tapi kalau jumpa orang senyum berapa kita tak pernah. Tak mana ni tuan? Kan? Sehat nampak kita nak buat sana. Tapi kalau dia serius, macam mana lah kita nak buat, kita pun tak berani nak tegur. Jadi orang yang beriman tu salah satu sifat dia adalah muka ada senyum. Muka ada senyum. Itu kebaikannya. Paling simple, nak bagi duit tak ada duit. Jumpakan kawan senyum-senyum dia. Tapi jangan golak tentu pasal ketiah mengolak. Kebang kita gila pula kan. Golak jumpa kawan senyum. Yang jadi sata dapat kotor kan. Dah tagak jalan ni. Wallahu a'lam. Tuan cukup dah sekadar tu, mengepet jauh dan mengepet itu. Padanya aku lu qauli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab tak jawab? Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Tapi biasanya tak ada lah. Kalau ada silakan. Allahu akbar. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.